saja aku beriktikaf di masjid ini sunat kerana Allah Ta'ala. Baik tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, kita sambung pengajian kita dalam kitab Fiqhul Manhaji ala Mazhabil Imam Syafi'i jilid yang kelima. Tuan-tuan, maksudnya kita dah masuk jilid yang kelima. Kalau kita lihat rekod di masjid kita ni, kita mula belajar tahun 2000 dulu, tahun 2000 mula belajar kitab ni. Tahun 2000 konsisten malam Rabu, Selasa malam Rabu bermula jilid 1. Dah sampai jilid 8, patah balik jilid 1. Sekarang dah masuk jilid 5. Maknanya 23 tahun dah kita belajar tuan-tuan. Ada yang belum duduk sini, ada yang baru duduk sini, ada yang dah meninggal. Ya. Dan hari ini kita senang ceritanya siapa yang dulu dah belajar, ulang kaji sebenarnya, mengulang. Tapi biasalah kadang-kadang manusia ini terlupa dan sebagainya. Dan kitab yang saya sebutkan tuan-tuan, kitab jilid yang kelima, ada sahabat kita berwakaf meletakkan kitab tu di masjid. Ya tuan-tuan, yang ambilkan masjid jangan bawa balik ya. Sebab arti wakaf. Kebetulan tajuk yang akan kita bincangkan hari ini adalah tajuk wakaf. Ya, wakaf. Buka kitab jilid yang 5, cuma saya pakai kitab lama lah tuan-tuan. Kitab yang 2 jilid tebal. Tak apa, sama isinya. Ya. Jilid yang kelima kita akan membincangkan, kita belajar tajuk wakaf. Kemudian habis wakaf kita belajar wasiat. Lepas wasiat kita belajar faraid, harta pusaka. Semua seronok ni. Belajar semua seronok lah. Cuma nanti bab faraid tu biasalah. InsyaAllah kalau ada saya gunakan slide lah nanti insyaAllah. Gunakan slide, gunakan komputer. Dan kita akan buat ujian. Bagi nota, lepas tu ada soalan, tuan-tuan jawab. Saya beritahu awal. Jangan pula beritahu awal terus tak datang. Sudah. Tak apa. Ujian ni tak ada markah. Tak ada denda pun kalau tak lulus. Sebab semua orang kena tahu perkara ni. Baik. Tuan-tuan, kita masuk tajuk wakaf. Dan kitab-kitab, tuan-tuan boleh dapatkan kitab ni lah di kedai-kedai buku. Jangan pergi kedai buku Cina, tak ada. Kalau kat Banting tu kedai yang sebelah tabung haji tu ada. Kalau tuan-tuan menghala ke KL, ke Kelang, sana banyak. Tanya je kitab fiqh mana je, tunjukkan. Kalau kat Shopee RM26.50 dia. RM26.50. Dia tak ada. Dia Shopee ada, sekarang Shopee je senang. Kalau pergi pasar ke mana, Fismayakin, RM25 je. Adalah less sikit. Tapi kalau tuan-tuan kalau sanggup beli banyak, dia boleh bagi potongan. Ini bukan berniaga, tapi itu pengalaman. Tuan-tuan yang nak berwakaf ataupun nak hadiahkan kepada sahabat-sahabat. Yang lepas ada sahabat kita hadiahkan 40 set. Dia beli 40 set. Sahabat kita juga ahli Quran ni, kita tak beritahu siapa orang ya. Tuan-tuan buat balik. Maksudnya dia hadiahkan kepada tuan-tuan supaya tuan-tuan kat rumah jangan letak aja baca lah. Sebab supaya orang yang memberi itu pahalanya mengalir. Jadi kena gunakan. Cuma yang ni diwakafkan, diletakkan masjid, dan setiap kali kuliah boleh gunakan kitab tersebut ataupun kita duduk-duduk kat masjid bolehlah baca. Baik, kita masuk tajuk wakaf. Orang kita kadang-kadang boleh wakaf. W-A-K-A-F, wakaf. Wakaf, waw, qaf, fa, wakaf. Apa makna wakaf tuan-tuan? Menurut bahasa, wakaf bermaksud tahan. Sama ya isinya, sama ya? Sama je ya? Syarak pula, wakaf ialah menahan sesuatu harta yang boleh digunakan tanpa susut fizikalnya dengan cara menyerahkan hak miliknya kepada seorang pengguna yang harus dan wujud. Baik. Wakaf juga disebut maknanya sebagai berhenti. Tahan, berhentilah. Kita pergi jalan raya, ada roadblock, ada jalan aja, tak, berhenti, ditahan. Wakaf juga maknanya berhenti. Kalau kita tengok belajar tajwid, wakafnya kat sini kan tuan-tuan, wakaf maksudnya berhenti. Ya, begitu. Baik. Manakala syarak pula maksud menahan suatu harta, maksudnya asal itu harta itu milik kita.
kemudian kita memberhentikan atau menahan milik harta tersebut. Dalam kitab lain disebutkan bahawa wakaf ini menyerahkan, menahan hak milik harta dan kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Maksudnya tak ada pemilik wakaf ni. Yang ada pemegang amanah. Milik siapa? Milik Allah Ta'ala. Jadi wakaf ni semua orang boleh. Jangan ngaku lah, ini aku punya, wakaf aku punya. Tak, wakaf ni hak milik Allah Ta'ala. Dan semua orang boleh pakai. Ini wakaf. Ya, maknanya contoh asalnya harta itu milik kita. Dan kita berhentikan, menahankan apa dia? Hak milik kita dan kita serahkan hak milik itu kepada Allah Ta'ala. Dan boleh diguna pakai. Disebut di sini hak miliknya kepada seorang pengguna. Maksud seorang tu bukan seorang. Maksud siapa-siapa boleh guna lah tu. Jelas tuan-tuan? Itu wakaf. Dari segi makna lah. Tapi kita tak hafal pun tak apa. Sebab bukan ada periksa pun. Tapi selalu kita sebut wakaf, wakaf, wakaf. Maksudnya kita memberhentikan hak milik. Sebab tu nanti kita sebut tuan-tuan, syarat-syarat wakaf. Kita tak boleh bila kita dah wakafkan harta kita, lepas tu kita ambil balik. Tak boleh. Wakaf ni asalnya harta kita, asalnya harta saya contohnya. Saya wakaf kat masjid, dah jadi hak milik masjid, boleh pakai sama-sama boleh. Kita tak boleh nak ambil balik lah. Tak boleh. Ini banyak berlaku kan tuan-tuan. Orang wakafkan surau, wakafkan tanah untuk surau, untuk masjid, tapi tidak ditukar hak milik. Maka dituntut oleh waris-waris anak cucunya. Tengok ni nama atuk aku. Tanah mahal. Berjuta. Kita beli tak biji mata walaupun dia tahu. Tapi dokumen tak lengkap. Dokumen tak cukup. Tak apalah dia jawab nanti daripada Allah Ta'ala kalau dia tahu. Kan? Baik. Perkara-perkara yang disebutkan di dalam definisi ini akan lebih jelas setelah anda mengikuti perbincangan seterusnya. Nanti kita akan bincang satu persatu dari rukun dan syarat-syaratnya. Dalil-dalil disyariatkan wakaf. Wakaf adalah satu amalan yang telah disyariatkan. Bahkan ia merupakan salah satu cara mendekatkan diri dengan Allah. Amalan ini amat digalakkan oleh syarak. Al-Quran dan Sunnah telah menyebut dalil-dalil memperakui amalan ini. Mari kita lihat saranan-saranan daripada Al-Quran, daripada hadis, supaya kita ini berwakaf. Kelebihan tuan-tuan boleh sebut wakaf. Allahu Akbar. Nanti kita tengok satu persatu. Apa kata Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran juzuk yang keempat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kalau tuan-tuan pernah dengar kuliah-kuliah saya atau ceramah saya cerita pasal wakaf, inilah ayatnya. Sekali-kali kamu tidak akan mendapat kebaikan hatta, sekali-kali kamu tidak akan mendapat kebaikan, iaitu yang sempurna, hatta tunfiqu, hinggalah engkau menafkahkan, menginfakkan, mimma tuhibbun, apa-apa yang engkau suka. Maknanya tuan-tuan, kita nak berwakaf, kita nak menginfakkan sesuatu yang selalu kita sebut adalah harta. Allah sebut tak capai kebaikan, tak sempurna infak kita itu hinggakan kita menginfak benda yang paling kita suka. Mimma tuhibbun. Tuan-tuan, contoh paling mudah, kita masuk masjid nampak tabung kan tuan-tuan. Contoh ni contoh infak. Nampak tabung. Kita tengok ada RM1, ada RM10 dalam poket kita. Tuan-tuan masukkan yang mana? Oh, terus terang cakap. RM1. Tuan-tuan, kita nak masuk RM10. Alah, lepas isyak dah janji dengan Pak Siak nak medang. Contoh, cukup ni makan mi bandung. Mi bandung, telur goyang. Biasa. Macam mana? Bawa RM1 masuk RM1 lah. Makna tuan-tuan, kalau diamati dari segi makna ayat ini, yang antara RM10 dengan RM1 mana yang kita sayang?
10 ke 1? RM1 lah. Sebab kita nak capai kebaikan, kita kena infakkan apa yang kita sayang. RM10 kita tak sayang. Betul tuan? Yang kita sayang, infakkan kita sayang, barulah capai kebaikan. Faham? Ayat ni sindiran tuan-tuan. Sindir kita lah. Kita lah, saya tak cakap tuan-tuan, kita cakap kita termasuk saya lah. Kalau masjid buat RM1 tak boleh banyak-banyak. Pasar raya banyak. Pergi shopping komplek banyak. Bawa banyak-banyak. Kalau masjid tak banyak. Orang pergi masjid mana bawa duit? Ada orang cakap macam tu. Pergi masjid tak bawa duit. Pergi masjid lah bawa duit. Sebab kat situ kita nak menginfakkan harta kita. Tuan-tuan, nak dapat kebaikan, kita bagi sesuatu yang paling kita sayang. Betul? Selalu saya cerita dalam tazkirah Ramadan, bulan puasa. Antara yang terbaik, antara amalan yang dianjurkan adalah memberi makan untuk orang berbuka puasa. Betul tuan-tuan? Bagi makan untuk berbuka puasa. Bagi makan apa yang paling kita suka. Ini tak, kita bagi yang lebih-lebih, bawa pergi surau lah, bawa pergi masjid. Tak habis. Yang kita tak suka kita bagi kat orang. Dapat tak? Dapat tapi tak sempurna. Lan. Allah gunakan kalimah lan. Lan dalam bahasa Arab, la makna tidak. Tapi akan datang jadi. Tapi bila Allah gunakan lan, maknanya tidak sekali-kali sampai bila-bila. Tak akan capai kebaikan. Tak akan sampai apa yang kesempurnaan. Macam kita baca lan walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak sekali-kali redha kepada engkau hingga engkau mengikut cara hidup mereka. Itu dibantai habis-habis tu. Dan memang perangai dia gitu. Dia takkan suka, takkan redha dengan kita, orang Yahudi, orang Nasrani. Kan orang kafir gitu lah. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Apa yang kau infakkan daripada sesuatu, maksudnya kita nafkahkan, yang kita sedekahkan, yang kita wakafkan. Ayat ni umum. Fa innallaha bihi alim. Sesungguhnya Allah dengannya alim, maha mengetahui. Bukan maknanya kita bagi sikit Allah tak terima. Allah terima. Baik, masuk 5 sen. Ada orang cakap tak banyak tak apa ustaz, yang penting ikhlas. Betul. Betul, yang penting ikhlas. Bukan kita nak tunjuk kat orang, tak. Bukan kita nak bermegah-megah. Ya betul ikhlas. Tapi ikhlasnya sikit dengan yang banyak, mana lagi untung? Mesti yang banyak. Betul tuan-tuan? Ya. Baik. Apabila Abu Talhah, ni best ni baca ni. Apabila Abu Talhah mendengar ayat ini, beliau pun teringin mewakafkan hartanya. Lalu beliau datang dan meminta penjelasan lanjut daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahyu turun, dengar saja Abu Talhah ayat ni, dah terus seronok nak wakaf. Kita tunggu dululah gaji ada balance baru wakaf. Ada baki baru kita wakaf. Tuan-tuan, ada baki. Nak cerita yakinnya kita dengan ayat Allah. Yakinnya kita dengan fadilat yang Allah berikan tu masih sikit, masih. Ya. Abu Talhah dengar saja, dia teringin nak berwakaf. Maka nak minta penjelasan daripada Nabi SAW. Anas radhiyallahu anhu berkata ketika turun ayat, maksudnya ayat ni. Dia tu kat situ maksudnya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Ni. Abu Talhah pun datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam kitabnya." Abu Talhah bacakan ayat ni depan Nabi. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Maksudnya yang kita tulis itulah, tidak sekali-kali akan mencapai kebaikan sehinggalah kamu dermakan sebagai daripada apa yang kamu sayang. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah mengetahuinya. Dia berkorban-korban ni nak berwakaf. Bagiku, ni Abu Talhah, hartaku yang paling aku kasihi adalah di Bayroha. Iaitu Bayroha ni apa tuan-tuan? Kata perawi, ia merupakan satu kebun yang sering diziarahi Rasulullah SAW. Baginda sering berteduh dan minum di airnya. Kebun itu milik Abu Talhah.
Dan Nabi suka datang ke kebun tersebut. Jadi Abu Talha sayang sangat kat kebun tersebut, kebun tu. Inilah harta yang paling aku sayang wahai Nabi. Kemudian, maka ia kini adalah hak Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talha kata, mudahnya ambillah wahai Nabi, jadikan dia wakaf. Bahasa mudahnya gitu. Tapi bahasa indahnya Abu Talha kata, kebun ini sekarang jadi milik Allah, jadi milik Rasul. Faham tuan-tuan, saya sebut tadi makna wakaf? Memberhentikan milik kita dan kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Maksudnya, Abu Talha mewakafkan tanah yang paling dia sayang. Wahai Rasulullah, aku mohon semoga beroleh kebaikan dan ganjarannya. Wahai Rasulullah, gunakanlah harta ini di mana sahaja yang engkau mahu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuan-tuan, dia bagi kat Nabi, Nabi kau pakailah harta ni. Kemudian apa kata Nabi? Alangkah bagus wahai Abu Talha. Bagus ni. Bagus niat kau ni sangat baik. Tetapi harta tersebut amat berharga. Nabi cakap, bagus niat kau nak berwakaf, bagus sangat harta ni, tetapi harus diingat, harta ini sangat berharga. Kami menerima pemberianmu. Rasulullah kata, kami terima wakaf kamu, tetapi kami serahkannya semula kepada kamu. Dia bagi kat Nabi, Nabi serah semula. Berilah kepada kaum kerabatmu. Lalu Abu Talha pun sedekahkan harta tersebut kepada kaum keluarganya. Kata perawi, antara mereka adalah Ubay dan Hasan. Ubay bin Ka'ab dan Hasan yang menerima harta tersebut. Maknanya apa tuan-tuan? Bukan Nabi tak terima, tapi kerana Abu Talha sayang sangat, Nabi rasa macam terlalu simpati. Tapi Nabi semula pemberiannya itu bagilah pada kaum kerabat yang paling dekat. Jadi dalam huraian hadis ini tuan-tuan, nak sedekah antara yang terbaik ada sedekah kepada kaum kerabat kita. Yang terbaik. Sebelum kita bersedekah, sebelum kita berwakaf, sebelum kita berikan bantuan ke apa kepada orang lain, tengok orang yang terdekat dengan kita dulu. Kalau sebagai bapa, tengok anak-anak dulu. Anak, okey. Baru tengok adik-beradik, baru tengok kaum keluarga. Nabi ajar begitu. Abu Talha kan nak bagi semua supaya orang semua dapat. Tapi Nabi kata, kau terima, aku serahkan kepada kau bagilah kaum kerabat kau yang terdekat. Tu. Jadi kita nak berwakaf, nak bersedekah tu, kita masuk tajuk sedekah secara umum, pemberian ke apa ke, utamakan kaum keluarga dulu. Tu. Baik. Begitu juga dengan firman Allah Ta'ala, wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaruh wallahu alimun bil muttaqin. Apa yang mereka lakukan daripada perkara kebaikan. Saya terjemah makna tuan-tuan ya. Apa-apa yang mereka lakukan, apa dia? Perkara-perkara kebaikan, perkara-perkara kebajikan. Fala yukfaru, maka tidak sesekali akan diingkari. Yukfaruh, diingkari, iaitu Allah pasti akan memberikan pahala. Buatlah baik macam mana pun, Allah pasti akan bagi pahala. Allah tak akan ingkari, Allah tak akan sepersiakan apa yang kita lakukan. Wallahu alimun bil muttaqin. Allah itu maha mengetahui pada orang-orang yang bertakwa. Apa sahaja kebajikan dalam ayat ini membawa maksud umum. Ia mencakupi segala bentuk kebaikan, termasuklah wakaf. Jadi tuan-tuan, sebenarnya ada lumpangan kat lidah, kat bibir sampai 2. Baik. Ini hadis yang sangat popular. Dalil melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya, tuan-tuan, iza matal insan, ada riwayat lain iza mata bnu Adam. Tuan-tuan lepas ni mungkin jumpa bila ada penceramah sebut iza mata ibnu Adam. Dia sebut iza matal insan. Tak apa tuan-tuan, riwayat yang berbeza.
inqata anhu amaluhu illa min thalathatin. Apabila mati saja manusia, maka akan terputus segala amalannya kecuali 3 perkara. Ni selalu kita dengar. Illa min salasatin, illa min sadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin salihin yad'u lah. 3 perkara yang orang mati bawa benda ni. Semua kita tinggal tuan-tuan. Harta, isteri, anak, kekayaan, kemewahan, pangkat, datuk, datuk seri, tan seri, apa-apa semua kita tinggal. Tak ada bawa. Pakaian cantik pun kita tak bawa. Yang kita bawa apa? Kekapan je. Tu je. Kekapan semua sama. Tak ada orang pakai kekapan ni jenis mahal, sutra tak. Semua sama. Yang dibawa 3 perkara. Apa dia? Sedekah jariah. Apa sedekah jariah? Sedekah jariah yang mengalir. Maksudnya tuan-tuan, inilah wakaf. 1. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang dimanfaatkan dengannya. Kita mati, ilmu tu masih lagi diguna pakai, dimanfaatkan oleh orang lain, memberikan kebaikan kepada orang lain, maka kita dapat pahala. Allah, ustaz, saya tak jadi ustaz lah, apa mesti saya pakai ilmu tu ustaz? Tuan-tuan, zaman-zaman dululah kita pandai ngaji. Siapa yang ngajar tuan-tuan? Mak bapak kita. Saya tahu baca Quran, saya pandai mengaji, arwah bapak saya ngajar. Kan? Sebab tu rugi tuan-tuan kita kalau mak bapak kita tak mengajar sesuatu yang memberi manfaat kepada anak. Contoh paling mudah, baca Al-Quran. Ataupun pandai sembahyang. Siapa ajar tuan-tuan? Orang tua kita. Rugi kalau mak bapak tak ngajar anak sembahyang. Macam mana ngajar mak bapak pun tak sembahyang? Ada tuan-tuan. Selama mana dia sembahyang, selama itulah pahala dapat kat kubur. Sampai bila-bila. Ini dia namanya ilmu yang dimanfaatkan. Simpelnya, ngajar ngaji, boleh baca Al-Quran. Selama mana dia baca Quran, selama itulah dia dapat pahala. Tu. Maksud dah mati dalam kubur, alam akhirat, dia dapat pahala berterusan. Kenapa? Sebab ilmu. Sedekah jariah kita cerita kemudian. Yang ketiga, awwaladin salihin yad'ulah. Ataupun yang soleh, yang mendoakan ibu bapanya. Ni saham. Orang dah meninggal, siapa yang doakan? Anak. Nabi tak sebut jiran yang soleh, tak sebut. Nabi tak sebut imam yang soleh, tak. Yang paling baik apa? Anak yang mendoakan kedua bapanya. Itulah dia. Selama mana anak mendoakan kedua bapanya, selama itulah ibu bapanya dalam kubur dapat pahala. Satu hari berapa kali kita doakan mak bapak kita tuan-tuan? Yang dah meninggal dunia ke tak meninggal, belum meninggal dunia. Ni kita lah, kita. Adalah ustaz buat setahun bulan Syakban kita panggil unggah-unggahan. Itu pun tahlil perdana. Datang masjid. Nama sampai 7-800. Penat kita baca. Betul. Dapatlah tempiah sikit-sikit. Baca Al-Fatihah ila arwahi. Al-Fatihah kongsi ramai. Betul tuan-tuan? Tapi bayangkan kalau anak itu sentiasa mendoakan mak bapaknya dalam kubur, sentiasa dapat dikiriman. Ibaratnya begitulah, dapat kiriman. Kiriman apa? Pahala. Maka dapat pahala sentiasa datang, sentiasa datang. Inilah dia anak yang soleh, yang mendoakan kedua bapanya. Tapi dalam fokus kita hari ini, tajuk kita adalah wakaf. Wakaf pun begitu. Ini yang Nabi sebut sadaqatin jariyah. Sedekah yang mengalir pahalanya. Kenapa? Sebab bila kita letakkan wakaf itu, dia berpanjangan, kekal. Masuk kekal tu bukan masuk kekal selamanya. Kekal ni adalah Allah Ta'ala je kekal. Semua sesuatu itu akan binasa. Tetapi sekurang-kurangnya dia adalah lama dia punya tempohnya. Maka bila orang yang bersedekah jariah, orang berwakaf mati pun
selagi mana ia digunakan, selagi itulah pahala mengalir. Saya bagi contoh tuan-tuan. Kitab, ada saudara-saudara kita yang berwakaf atau sedekah kepada orang. Orang pun baca. Baca dapat ilmu, diamalkan ilmu. Orang yang mengamalkan ilmu dapat pahala, baca dapat pahala. Orang yang sedekah, orang wakaf dapat tak? Dapat tuan-tuan. Allahu Akbar. Saya teringat masa kita buat masjid depan tu. Apa namanya tu? Tambahan depan tu. Bertalu-talu orang wakaf tuan-tuan. Ini kisah benar tuan-tuan. Ada seorang hamba Allah, saya tak payah sebut, saya tak boleh tunjuk orang yang ada dekat. Dia bagi saya emas tuan-tuan, emas rantai. Ustaz, saya nak wakafkan, ni je saya ada Ustaz. Waktu tu kita cakap power, bersemangat orang, tak bawa dompet, balik ambil emas bagi. Ustaz, saya nak wakafkan emas. Ish, ya betul Ji. Tak boleh Ji, jual dulu Ji, bagi duit pula. Sebab dia fikir apa? Aku mati nanti, pahala mengalir. Masjid ni tuan-tuan. Tu cerita banyak macam-macam tuan-tuan. Dia wakaf tu wakaf macam-macam. Allahu Akbar. Selagi mana digunakan, apatah lagi digunakan tempat untuk ibadah. Allahu Akbar. Hei tuan-tuan, mikrofon ni tak rosak. Kalau rosak tuan-tuan jangan minta di masjid, tuan-tuan ganti. Betul. Mikrofon kita azan tak dengar, tak baguslah terdengar. Gantilah. Bagi yang 20,000, 30,000, tuan-tuan banyak duit, wakaf. Dia gunakan buat azan hari-hari, buat kuliah. Pahala mengalir. Benda tak nampak pahala dengan kita. Kalau pahala tu nampak, saya sebut, kalau pahala tu nampak, berebut kita. Datang masjid bawa kontainer lah kita. Apa sebab? Bawa pahala bawa balik. Belakang rumah ada store besar, apa pahala? Sebab pahala ni tak nampak. Suatu yang ghaibiyat, sebagai yang sam'iyat, tak boleh dirasa, tak dapat dilihat, melainkan dengan wahyu. Hanya berbekalkan keyakinan kita pada Allah Ta'ala. Ya. Lepas ditabung kita penuh. Baik. Sedekah jariah di sini menurut ulama ditakrifkan sebagai wakaf. Anak yang soleh pula adalah anak yang melaksanakan hak Allah dan menjaga hak manusia lain. Baik. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Umar bin Al-Khattab telah menerima sebidang tanah di Khaybar. Lalu beliau menemui Nabi SAW dan bertanya, apa yang sepatutnya dilakukan dengan harta itu? Dulu bila kita sebut wakaf, orang sebut tanah. Betul tuan-tuan? Wakaf, tanah kubur, tanah masjid. Itu je lah. Dululah pemahaman. Saya antara generasi pertama menjadi ejen penerangan skim wakaf tunai Selangor. Mula-mula nak diterangkan, mula nak terangkan tu, dia cari penceramah-penceramah, saya dah tu antaranya. Pusing satu Selangor. Dulu tak ada media sosial. Tak banyak. Maka kita lah mulut ke mulut cerita. Sekarang dah jadi perbuatan wakaf lah. Dah tak payah lah, dah tak payah. Kita dah tak gunakan dah. Ya. Dan bertanya apa yang sepatutnya dilakukan dengan harta itu. Beliau bertanya, wahai Rasulullah, aku telah menerima sebidang tanah di Khaybar. Aku tidak pernah menerima harta yang lebih berharga daripada itu. Apakah yang perlu aku lakukan dengannya? Ni contoh kat sini lah kat masjid. Ada orang seorang bagi 1 juta, menggigil Tuan Nazir. Cash money contoh lah. Ustaz macam mana ni? Tak pernah dapat 1 juta ni, menggigil. Tenang. Tiba-tiba Nazir ni tukar kereta baru. Confirm orang cakap, makan di masjid lah tu. Ya. Maka dia jumpa dengan Nabi. Apa nak buat ni? Aku tak pernah dapat harta sebanyak ini. Orang wakaf ni macam mana wahai Nabi? Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sekiranya mahu engkau wakaflah ia dan sedekahkan hasilnya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Umar sedekahkan tanah ini sampai kata, ni tuan, Ibnu Umar dapat tanah di Khaybar. Satu nama tempat di Khaybar. Yang dulu pula Khaybar. Dia dapat tanah. Tanah tu mahal. Kalau sekarang lah tuan-tuan di tanah tepi highway harga juta. Agak kata macam mana? Aku punya, aku simpan lah. 5 tahun lagi confirm
5 juta. Ni kita. Sayyidina Umar dapat harta kat Khaybar, susah hati dia. Mahal sangat tanah ni. Macam mana? Dia jumpa Nabi. Macam mana Nabi, aku dapat tanah mahal ni? Nabi kata apa? Kalau kau nak wakafkan, wakafkan. Hasilnya nanti, kau sedekahkanlah hasilnya. Ibnu Umar radhiyallahu berkata lagi, lalu Umar sedekahkan tanah itu sambil berkata, tanah ini sama sekali tidak akan dijual atau dihadiahkan atau diwariskan. Umar dah berakad bahawa tanah ini tak boleh dijual, tak boleh dihadiahkan dan tak boleh diwariskan. Maksudnya jadi siapa punya? Allah punya. Hasilnya akan disedekahkan kepada fakir miskin, kaum keluarga, hamba-hamba, orang yang berada di jalan Allah, Ibnu Sabil dan para tetamu. Tidak salah bagi penjaga tanah tersebut memakan hasilnya ataupun memberi makan orang lain tanpa menyimpan harta. Ini cerita tanah wakaf lah. Hasilnya bagaimana? Dia boleh digunakan untuk disedekahkan kepada orang lain pun boleh. Bergantung kepada, nanti kita akan bincang, niat si pewakaf. Tu kadang-kadang orang wakaf je, wakaf tanah kubur. Buat kubur ya. Wakaf tanah kubur, kubur dah besar. Kenapa tu kubur sana kubur lah, tapi yang itu saja. Kan tuan-tuan? Biar wakaf ni umum. Wakaf ke masjid. Lepas tu masjid uruskan, kemudian ada hasilnya untuk kita buat program-program kebaikan. Apa-apa saja lah. Orang kampung kita ni memang susah tuan-tuan. Kami orang susah. Kadang-kadang tak bayar sewa, kadang-kadang sakit. Mengadu kat siapa? Ngadu dekat masjid. Ngadu kat Tuan Nazir, ngadu dekat Amil. Tengok macam mana nak ambil tabung masjid. Tabung masjid kan banyak mana pun. Tapi kalau ada wakaf ni tuan-tuan, kita boleh berikan kepada mereka. Kan? Orang kata duit tabung masjid banyak-banyak, apa mana banyak? Tak banyak. Ya. Cukuplah untuk bayar penceramah. Ya. Baik. Ibnu Sirin radhiyallahu anhu berkata, iaitu tidak membolot harta. Maka orang yang menjaga wakaf ni tuan-tuan, boleh tak diambil? Boleh. Boleh diambil sekadar untuk upah dia. Boleh. Macam kita ada tanah wakaf contohnya, ada kelapa sawit contohnya. Orang petik tak boleh, ikhlas wakaf. Tak. Boleh ambil untuk upah dia bekerja. Macam tu juga kita jaga harta anak yatim pun kita boleh makan harta tersebut dengan syarat untuk sekadar yang perlu kalau kita tidak mampu. Bukan tak boleh langsung. Sebagaimana yang dimaklumi bahawa tindakan Umar radhiyallahu anhu ini merupakan wakaf yang pertama di dalam Islam. Ni sejarahnya. Waktu itu tidak disebut wakaf. Waktu itu tidak disebut wakaf sebab sebut infak dan Nabi sebut sedekah jariah. Sedekah jariah. Jadi inilah yang pertama, wakaf yang pertama yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Maksudnya dia berhentikan hak tanah dia, dia serahkan pada Allah. Sedekah sebelum itu banyak berlaku. Sedekah, pemberian, hadiah banyak berlaku. Tetapi wakaf ini berlaku pertamanya ketika Umar mewakafkan tanah di Khaybar, dan hasil tanah tersebut hasilnya diberikan kepada orang-orang yang memerlukan. Baik. Amalan wakaf telah menjadi budaya di kalangan para sahabat sehingga kan Jabir radhiyallahu anhu pernah berkata, tidak ada seorang pun di kalangan sahabat yang berkemampuan tetapi tidak mewakafkan hartanya. Tak ada seorang pun sahabat yang ada kemampuan dia tak wakaf. Mesti wakaf. Dah jadi kebiasaan, dah jadi budaya para sahabat. Dia kumpul harta bukan untuk dia. Dia kumpul harta tetapi diberikan kepada orang lain. Dia wakafkan. Sebab apa tuan-tuan? Harta kita ni, harta yang kita simpan ke harta yang kita belanjakan? Milik kita, harta kita ni tuan-tuan. Contohlah kita kumpul 1 juta. Contoh, ni cakap je ni. Kalau cerita mana mungkin cerita sikit-sikit, kita juta-juta semangat sikit.
Kita kumpul harta 1 juta, kita simpan. Itu harta siapa tuan-tuan? Yang kita simpan tu harta siapa? Bukan kita punya. Akan jadi orang lain punya. Kenapa? Harta kita adalah harta yang kita belanjakan. Yang kita belanjakan itu harta kita. Pelik. Belanjakan kan habis. Ya. Bila kita belanjakan, kita dapat pahala. Pahala itu akan kekal. Jelas? Kita belanjakan, kita infak, kita beri nafkah kepada keluarga, anak, isteri dan sebagainya. Semua pahala. Cuma dalam konteks wakaf ini, kita belanjakan, kita wakafkan. Pahala yang berterusan. Itulah harta kita. Yang kita simpan, kita mati. Siapa punya? Waris. Sebab tu tajuk kita ni tuan-tuan, disusun wakaf, wasiat, faraid. Ada orang tanya. Itu ada orang telefon. Ustaz, saya nak wakafkan harta saya semua. Boleh ke Ustaz? Semua? Ya. Habis tu anak isteri, biarlah dia cari sendiri. Tapi dia dah bagi dah, kita dah bagi sikit. Yang lain saya nak wakafkan. Umur tak panjang dah, dia kata. Tuan-tuan. Tapi anak isteri semua dah dibagi yang sikit-sikit cukup. Cukup untuk tapak rumah orang kaya. Saya nak wakaf semua. Nak wakaf macam mana? Carilah mana-mana. Kita tak ada, tu nanti bias pula. Saya kalau cakap wakaf, saya bagi tempat surau kat sekolah saya. Tengah nak buat ni 2.3 juta. Belum cukup tuan-tuan. Belum 1 juta, sikit lagi 1 juta. Baik. Jadi tuan-tuan, harta yang kita belanjakan, itulah harta kita. Kan? Bukan maknanya tak boleh simpan langsung. Macam tu tak boleh simpan lah, semua belanja. Tak, maksudnya simpan. Untuk emergency dan sebagainya. Dan nanti kita belajar bab dalam faraid dan wasiat setelah faraid, meninggalkan waris dalam keadaan berharta adalah lebih baik. Dah sana ya? Belum? Sikit lagi. Pasal jam depan tu cepat tu. Nanti dia kentong ya. Baik. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala anhu berkata, aku mendapat tahu bahawa 80 orang sahabat di kalangan Ansar telah melakukan sedekah muhramat. Asy-Syafi'i menggunakan istilah sedekah muhramat ini maknanya adalah wakaf. Para sahabat memang sangat rajin berwakaf. Selesai. Hikmah di sebalik wakaf. Ini sekadar bacalah. Baik, kita azan dulu. Silakan azan. Baik tuan-tuan dan puan sekalian, kita sambung sikit lagi. Sebagaimana yang dinyatakan sebelum ini, wakaf adalah satu amalan yang telah disyariatkan. Bahkan ia merupakan salah satu amalan yang boleh mendekatkan diri dengan Allah dan mendapat pahala. Sudah pasti banyak hikmah yang terkandung di sebalik amalan ini. Di antaranya sekarang disebut oleh pengarang kita ini. Pertama, ia membuka ruang untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mengalirkan harta di jalan Allah. Sebagai balasan, pewakaf beroleh ganjaran pahala. Tiada amalan yang paling disukai oleh seorang mukmin selain amalan yang boleh mendekatkan dirinya kepada Allah dan menjadikan dirinya dikasihi Allah. Tuan-tuan, banyak-banyak amalan yang sepatutnya dan mesti kita suka adalah amalan atau perbuatan yang daripada perbuatan itu kita menjadi dekat kepada Allah dan Allah bagi pahala. Itulah memang ya. Masa bila suka, kita akan buat lagi. Suka buat lagi. Kan kalau kita makan, sedaplah, repeat, makan lagi. Sedap, makan lagi. Betul. Amalan yang kita suka adalah amalan yang dapat kepada Allah. Dan Allah bagi pahala. Itu dia. Tapi kalau orang lebih suka buat dosa, maknanya ada something wrong lah tu. Buat dosa, seronok lah buat dosa. Contoh, dia tak cakap lah dosa tu seronok, tapi yalah, nampak dah buat dosa. Baru-baru ni saya baca satu posting dekat media sosial lah. Tuan-tuan mesti tahu.
Cerita pasal apa? Cerita pasal solat sunat duha. Kan? Orang sembahyang sunat duha ni, Allah buka pintu rezeki, rezekinya mengalir, melempar ruah. Aku tak sembahyang duha, kaya pun, lebih kurang gitu lah. Tuan-tuan, dia tak tahu orang yang jauh dengan Allah ini, Allah bagi nikmat tu istidraj namanya. Istidraj. Hati-hati. Nikmat bagi Allah bagi ada dua. Satu, nikmat sebagai memang nikmat. Yang kedua, sebagai ujian. Itu yang kita bimbang tu. Jadi tuan-tuan, bila kita buat kebaikan, Allah bagi pahala, Allah redha dengan kita dekat pada Allah, jiwa kita tenang. Tu betul lah tu. Maksud kita suka kita repeat. Contoh mudah tuan-tuan, tuan-tuan datang masjid dengan kuliah, solat berjamaah, rasa seronok kan, rasa seronok. Maknanya kita sukalah tu, kerana satu amalan yang mendekatkan daripada Allah. Tapi kalau datang masjid, susah hati lah. Tak nak aku datang masjid. Ni ada satu yang tak kena tu. Ni susah hati. Duduk masjid panas lah. Aircon ni. Dengan kuliah gelisah je bila ustaz nak habis ni. Ni tempat lain lah. Gelisah. Nah ya. Amalan ini menjadikan impian seseorang mukmin tercapai. Ini kerana dengan amal wakaf dia berpeluang menzahirkan pengabdiannya dan cintanya kepada Allah. Sesungguhnya perasaan cintakan Allah hanya dapat dizahirkan melalui amalan dan pelaksanaan. Apa buktinya? Kita cinta, kita suka, kita sasih kepada Allah dengan amalan kita, perbuatan kita. Aku cintakan Allah. Mana? Dalam hati, mana boleh tahu? Ada ke? Dalilnya, buktinya adalah dengan perbuatan kita. Antaranya apa? Kita infakkan harta kita pada jalan Allah Ta'ala. Sebagaimana ayat kita baca sebelum ni, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu takkan sekali-kali dapat kebaikan hingga kan kamu menginfakkan harta daripada sebagai harta yang kamu suka. Ya. Dan yang ketiga, wakaf juga dapat menunaikan impiannya untuk kebajikannya sentiasa berterusan walaupun selepas kematiannya. Tuan-tuan, tak silap saya, masjid kita ni depan yang tuan-tuan selalu pijak tu tuan-tuan. Yang pijak tuan-tuan, memang kita semua gunakan wakaf tuan-tuan. Infak, orang bagi duit semua. Kita tak gunakan duit 1 sen pun daripada, sombong 1 sen pun, daripada pihak pemerintah dan sebagainya. Orang semua infak bagi. Antaranya, saya tak salah saya, ada satu keluarga ni, dia infak apa? Konkrit. Apa namanya? Lori siput tu, dia bagi duit untuk buat lantai. Saya sedang buat projek, saya ketua projek buat surau di sekolah saya. Buat surau. Duit kita cari 2.3 juta. Dah ada orang telefon. Ustaz, berapa kos untuk tambak tanah? Tambak tanah tuan-tuan. Nak wakaf. Dia kata tambak tanah ni kita tunggu projek untuk buat padang. Dia akan tambak sekali sebab dia pun nak wakaf juga. Okey, tak apa. Lepas tu tak apa, esok dia telefon lagi. Ustaz, berapa kos untuk piling? Piling tuan-tuan. Saya tak tahu, saya bukan kontraktor. Nanti saya tanya kontraktor macam mana agak-agak. Tapi tak semualah, sebahagian. Tuan-tuan, dia nak wakaf. Dia nampak benda yang diinfakkan tu. Dia nampak, oh ni lah. Macam contohlah, tengok kipas mati, rosak. Jumpa Haji Azhar betul pasang, belikan kipas. Nampak ni dah yang aku infakkan. Sampai kita mati masih hidup lagi. Contoh tuan-tuan, pahala banyak mengalir tak? Mengalir tuan-tuan. Iya. Ada satu tempat tuan-tuan ni, mikrofon. Saya kuliah kor mati. Allah kata, apa benda lah ni? Cerita pasal infak terus minggu depannya, terus tukar. Siapa dia Isra bukan? Ada hamba Allah wakafkan hartanya. Allahu Akbar. Tuan-tuan, ini kisah benar seorang meninggal dunia. Seorang meninggal dunia, duitnya tuan-tuan tak banyak, tapi kat bawah katil banyak. Terus saya lah, Allah, duit seringgit dan sebagainya. Ini kisah benar tuan-tuan, naik dulu rumah saya.
Ada orang warisnya jumpa, Ustaz, duit ni saya nak belikan surah Yasin lah Ustaz, letak kat surau. Oh, bagus juga, siapa nak baca? Malam Jumaat pun cuma 10 orang. Surah Yasin yang ada pun tak terbaca. Betul-betul. Oh, ya ke? Bagi pan, duit tu dia kata nak buat apa? Okey. Surau kita ni, surau ni mikrofonnya dah teruk sangat. Belikan PA system. Belikan PA system tuan-tuan. Lebih 10 tahun terpakai. Untuk apa? Orang azan. Azan Allahu Akbar. Itulah wakaf. Itulah infak. Ya. Maksudnya tuan-tuan, dia boleh nampak. Bukan dia nampak tu dia tengok pahala jalan. Tak. Dia dapat merasakan. Inilah yang aku infakkan. Kalau tuan-tuan wakafkan corong, contoh tuan-tuan corong apa namanya speaker tu kat atas tu. Kalau tuan-tuan ada duit, tuan-tuan wakafkan. Sebab azan tempat saya tak dengar. Bagi corong yang mahal sikit. Sekali dengar azan, corong tu akulah yang wakafkan. Tapi tak payah cerita lah ke orang. Cerita pun tak apa. Wakaf cerita ke orang pun tak apa. Aku wakafkan corong tu harga 5,000, kau ada. Okey, tak apa, aku wakaf 10,000. Siapa untung? Kita untung. Tak apa. Bukan kita menunjuk. Kadang-kadang wakaf bagi tunjuk ke orang supaya orang berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Fastabiqul khairat. Berlumba-lumbalah kamu melakukan kebaikan. Kan? Baik, sekarang orang tengah berlumba-lumba buat kejahatan ni. Ketika itu harapannya hanyalah kepada harta yang diwakafkan kerana Allah ketika masih hidup. Tuan-tuan, besok kita mati tuan-tuan. Kita tak pasti pahala kita buat banyak ke tak? Tak pasti tuan-tuan. Ibadah kita, solat kita berapa sangat lah tuan-tuan ya. Harapkan ilmu yang kita beri kepada orang manfaatkan ilmu. Apa sangat ilmu kita bagi ke orang tuan-tuan? Ngaji pun kita hantar anak lah pergi Iqra'. Tak apa, abah hantar pergi Iqra', tak apa. Abah tak ngaji, tak apa, abah dah tua. Anak ngaji, bapa tak ngaji. Tuan-tuan, nak adakan doa anak-anak tuan-tuan. Confirm ke anak kita doakan kita tuan-tuan? Confirm ke? Kita pun hidup tak doakan mak bapak, kita nak harap anak kita. Ini contoh tuan-tuan. Betul? Tu kadang-kadang saya tak setuju sangat tu kalau orang buat tahlil suruh imamnya. Bab anaknya lah. Dah lah tahlil cuma dapat berkat, bagilah duit sikit. Betul tak? Sedekah sikit, contoh ya, bukan pada orang lain lah semua. Jadi apa tuan-tuan? Yang kita bagi sekali terus kekal dan kita mati nanti Allah bagi pahala berterusan. Inilah dia wakaf. Bukan maknanya kita tak percaya ke anak kita, kau kan doakan aku pun tak. Kita harapkan mereka tu doakan kita. Tuan-tuan nak tengok anak doakan mak bapaknya ke tidak. Waktu mak bapaknya mati, siapa sembahyangkan? Tuan-tuan, tak apalah Pak Imam dah ditugaskan. Apa boleh jadi imam kalau tak sembahyang orang mati? Banyak cantik. Baik, jelas ya tuan-tuan ya. Maksudnya pahala sentiasa mengalir walaupun kita dah mati. Tuan-tuan tanya, Ustaz, ni dulu wakaf tapi dah rosak. Tak apa. Kipas dah rosak ni. Contoh dah rosak nak buat apa? Jual besi buruk. Dapat berapa? Dapatlah RM5. Okey, wakafkan semula. Dapat pahala masih mengalir lagi. Tu harta wakaf ni pengurusannya tuan-tuan sangat kena teliti dan kena detail. Bukan boleh hapuskan gitu sebab kita mengambil kira orang yang berwakaf itu kita pastikan pahalanya sentiasa mengalir. Bukan kita bagi pahala tapi teori kaedahnya tu kita uruskan pahala dia berterusan. Jangan sampai terputus. Yang keempat, melalui wakaf akan tercapai kepentingan Islam. Tuan-tuan, saya mula-mula dulu menceritakan cerita tentang wakaf nak diwujudkan, wakaf tunai. Orang bagi duit. Rupanya banyak institusi kat dunia ni tuan-tuan yang berasaskan kepada wakaf. Nanti saya cerita. Sekiranya harta-harta wakaf ini diuruskan dengan baik, ia boleh menjadi aset yang baik untuk mencapai kepentingan masyarakat Islam seperti membina masjid, sekolah, menghidupkan ilmu, menghidupkan syiar-syiar Islam seperti azan dan sebagainya. Tuan-tuan, saya belajar di sebuah universiti wakaf. Siapa tak kenal Al-Azhar, Universiti Al-Azhar. Pihak Al-Azhar itu sendiri. Al-Azhar itu sendiri adalah wakaf dunia. Tuan-tuan, gajinya dibayar oleh pihak wakaf. Gaji pensyarah-pensyarahnya tak mahal pun. Dulu waktu saya kat sana gaji pensyarah 600 je. 600 istilahnya RM600 je. Sebab dia ada universiti wakaf. Iuran dia waktu tu tuan-tuan RM3.15 setahun.
Gelilah, sekolah tadika lagi mahal. Waktu tu tuan-tuan. Belum lama tapi jenis wakaf waktu tu sepi. Kenapa ni? Sebab ini ada institusi wakaf. Institusi wakaf. Wakaf satu dunia bagi. Jadi percuma bayar sekadar bayar duit stamp je. Duit stamp macam gitu je. Dia damu ada punya stamp cukai itu je. Ini wakaf. Kenapa kita tak mampu tuan-tuan? Contoh. Tuan-tuan kalau kita sakit, kita pergi hospital, pergi swasta. Nak bayar. Tuan-tuan, doktor nganga mulut je duit dah. Duit. Ni duit. Betul tuan-tuan? Istilahnya gitu lah. Cuba kita ada hospital wakaf. Duit siapa? Duit umat Islam semua. Bangunkan wakaf. Dan dimanfaatkan untuk orang Islam sendiri. Barulah kita mampu. Ni yang dulu mula-mula cerita-cerita wakaf Selangor ni buat gitulah. Ada bangunan, ada kedai, ada rumah kedai, disewakan semula kepada orang Islam, manfaatnya kembali semua kepada orang Islam. Sekarang dah jadi perbadanan, dah tinggi dah. Orang besarnya Ustaz Anwar Hamzah, kuliah sebab itu tu. Baik, maknanya untuk kepentingan-kepentingan macam kita sebut, kita nak buat tandas, contoh tandas. Benda tandas lah, benda kotor lah tandas. Tapi digunakan untuk orang umum, orang awam semua gunakan. Wakaf tu. Betul tuan-tuan? Tuan-tuan pergi tandas kita, tengok kok selak dia rosak. Biasa tandas kat masjid ni selak dia rosak. Kau nak buang air kena pegang itu Woi, ada orang kat dalam. Asyik nak berdehem menjadi tandas. Pasal apa? Nak beritahu ada orang. Selak rosak. Kita tak fikir tuan-tuan. Pergi hardware, belikan selak pasang. Dapat pahala tak tuan-tuan? Dapat pahala berpanjangan. Selagi mana tandas ia digunakan untuk awam. Ini kalau kita sendirilah. Kalau kita contoh tabung masjid, kita ada tabung pembangunan tu kan, kat depan tu ada tabung pembangunan. Pembangunan ni diantaranya adalah untuk kita infakkan, gunakan duit tuan-tuan untuk maintenance kat masjid. Tapi dia tak banyak lah. Tuan-tuan lebih banyak bagi dekat anak yatim. Ada tabung anak yatim memang banyak. Anak yatim banyak dah duitnya tuan-tuan. Sebab tu kita pecah kepada dua sekarang kan. Ada sebab-sebab tertentu lah. Jadi kita wakafkan itu, pahalanya mengalir. Dan untuk kepentingan umum lah. Kepentingan maksudnya apa saja yang untuk kepentingan umum kita boleh gunakan wakaf tersebut. Wakaf dapat memenuhi keperluan fakir miskin, anak-anak yatim, ibnu sabil yang tidak dapat mencari rezeki kerana keadaan tertentu. Harta-harta wakaf ini boleh memenuhi keperluan dan mengurangkan kesengsaraan mereka. Orang susah boleh dibantu dengan wakaf tersebut. Harta contoh, kita ada tanah wakaf kat Batu 10 ni 100 ekar kelapa sawit. Contohlah orang wakaf. Hari-hari setiap bulan kita kutip hasil sawit. Duitnya nak buat apa? Antara program-program kat masjid, antaranya apa-apa saja orang susah kita boleh bantu daripada wakaf tersebut. Daripada harta wakaf tu. Orang sakit kita boleh bantu, orang rumah terbakar boleh bantu contoh. Orang kena ribut kita boleh bantu gunakan harta wakaf tersebut. Maksudnya keperluan-keperluan masyarakat boleh terbela dengan adanya wakaf tersebut. Baik. Dan yang terakhir saya gantungkan kuliah kita pada malam ini, apabila suatu perbuatan itu sebagai ibadah, wakaf disyariatkan dan dia ibadah. Pastinya ibadah ini ada rukun dan syarat-syarat yang tertentu untuk mendapatkan kesempurnaan ibadah. Apa-apa saja tuan-tuan. Mesti ada rukun. Setiap rukun ada dia punya syarat-syaratnya. Wakaf pun begitu. Baik kita tengok untuk malam ini rukun-rukun wakaf. Rukun ni tuan-tuan, kalau satu tak buat habis batal. Sembahyang rukunnya ada apa tuan-tuan? Rukun sembahyang. Sembahyang berpuluh tahun, rukun sembahyang berapa? Ni kalau nak tuan-tuan nanti ada orang masuk meminang anak tuan-tuan, perkara pertama tanya, rukun sembahyang berapa? Walaupun kita tak tahu. Yang penting tahu 13. Tanya, bakal menantu. Kalau itu tak lepas, kau jangan cerita jadi menantu akulah. Contoh ni bukan saya, contoh tuan-tuan. Dia 13. 13 tu tuan-tuan, kalau kita kurang satu, habis. Solat tadi tidak sah. Kan? Macam tu juga dengan rukun iman. Rukun iman 6.
kurang 1 jadi kosong. Dia bukan matematik. Matematik 6 tolak 1 5. Tapi kalau rukun iman, rukun 6 tolak 1 kosong. 6 kurang 1, 1 rukun dia tak percaya, habis akidahnya. Sembahyang kurang 1 rukun tak dibuat, batal sembahyangnya, tidak sah, ulang semula dan sebagainya. Ya, begitu juga dengan wakaf. Wakaf nak dapat sah, nak dapat pahala, ada rukun-rukun dia, iaitu ada 4. Pewakaf, iaitu orang yang berwakaf. Tuan-tuan nak wakaf tu, tuan-tuan. Yang kedua, harta yang diwakafkan. Tuan-tuan wakaf apa? Wakaf tanah, wakaf duit, wakaf kitab. Ada kitab wakaf, wakaf surah Yasin, banyak ni. Wakaf surah Yasin banyak kat masjid kita. Tapi kurang manfaat. Terletak aja seminggu sekali. Itu pun tak penuh orang baca. Jadi tuan-tuan kalau wakaf lepas ni jangan wakaf surah Yasin lagi. Tanya kat masjid, apa boleh saya wakafkan? Banyak lagi maintenance. Apa dia? Tampal bumbung, contoh bocor. Belikan skru je satu. Dah itu. Lagi banyak pahalanya sentiasa. Kan? Yang ketiga, penerima wakaf. Ada penerima. Ya, contoh tuan-tuan wakaf kat masjid, mesti ada penerimanya. Sebagai, takkan kita wakaf, saya wakafkan tanah ini dah. Untuk apa? Wakaf untuk apa? Kan siapa yang nak uruskan? Dia kena ada penerima wakaf. Dan yang keempat, akad wakaf. Akad wakaf. Wakaf kena ada akad. Cuma dia tidak seperti akad nikah. Dia tidak seperti ijab dan qabul. Nanti kita akan bicarakan, detailkan satu persatu. Tuan-tuan, saya gantungkan soalan sini, buat masalah sikit. Sekiranya ada orang bukan Islam nak mewakafkan sesuatu kat masjid, contohlah orang bukan Islam, tak kira lah sama siapa lah, YB ke apa, tak dia lah. Nak wakaf ni, saya mau wakaf ini aircon lah. Ini masjid tak berapa sejuk, dia kata. Saya mau wakaf, pandai pula dia kata masjid tak sejuk. Kau datang tengah hari memanglah tak sejuk, cuba datang malam. Ini saya mau tambah satu lagi aircon, dia kata, besar punya. Tuan-tuan nak terima tak? Dia sebut wakaf tau. Wakaf. Dia bukan ini hadiah, tak, dia sebut wakaf. Maklumlah dengan kuliah kat YouTube. Tuan-tuan, sah ke tidak? Nanti kita akan bincang. Tuan-tuan buat satu wakaf, digunakan oleh orang bukan Islam sekali. Macam mana? Okey? Itu kita akan bincang dalam pertemuan akan datang, insya-Allah. Ada soalan tuan-tuan? Ada soalan? Kalau tuan-tuan tak tahu ke mana nak alirkan harta tuan-tuan nak wakaf, jumpa saya. Saya boleh tujukan. Di sekolah saya tengah buat surau. Ni saya cerita. Banyak lagi tuan-tuan, banyak. 2.3 juta, baru dapat 800,000 lebih. Banyak lagi. Jadi tuan-tuan boleh wakaf untuk siapa? Bukan untuk diri sendiri. Untuk orang yang meninggal dunia pun boleh. Alamak, mak ke ayah ke atuk kita tak dapat nak doakan dia sampai bila-bila, tak sentiasa doakan, maka kita wakafkan dia. Saya wakafkan duit ini untuk membina sekian, untuk buat surau sekian, contohnya lah tuan-tuan ya. Untuk siapa? Untuk sebulan. Pahalanya akan dapat kepada orang yang kita wakafkan, mengalir berterusan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, silakan. Wakafkan pokok rambutan. Pokoknya kat mana? Kat rumah lah. Jangan pokok orang, memang pokok kita tau. Nampak pokok orang, aku wakafkan pokok ini, orang punya tau ni. Jadi dah nama wakaf, tu dah bukan pokok kita tau. Boleh. Cuma boleh tak kita makan? Baik. Saya contoh. Saya wakaf, saya bagi contoh ya. Saya wakafkan kapet ni, contoh tuan-tuan ya, saya wakafkan kapet ni untuk masjid. Kalau saya tak boleh guna, saya masuk kat luar. Tak boleh, aku yang wakaf. Jadi boleh tak masuk? Boleh. Jadi boleh tak kita makan? Boleh. Cuma jangan jual, kita pakai atau lain. Itu dia. Sebab orang yang menjaga harta wakaf boleh menggunakan harta wakaf tersebut tanpa dia mengumpulkannya. Ya. Tapi ingat ya, bila dah wakaf tu dah bukan milik kita. Nanti orang kata, "Oh, kau petik, curi." Tak, dah wakaf.
tulis signboard, pokok rambutan wakaf. Jadi bila tengah malam ke orang makan, jangan dimarah. Ya. Baik, terima kasih. Ada lagi? Tak ada ya? Nah, insya-Allah kita akan bincang lebih mendalam untuk akan datang insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang boleh, saya tak sediakan untuk dapatkan kitab tuan-tuan ya. Tuan-tuan nak cek kat Shopee pun ada, mana-mana lah tuan-tuan ya. Saya pun pakai kitab lama. Ya, saya tak pakai kitab baru. Kitab lama maksudnya cetakan lama lah, bukan kitab yang baru. Kenapa tuan-tuan? Sebab kita belajar kena ada kitab lah. Kenapa tuan-tuan? Tuan-tuan, tajuk ini kita belajar dulu kat masjid kita ni. Tarikhnya 28 hari bulan 9 tahun 2010. Tajuk ni. Saya guna kitab ni. Kita belajar tahun 2010 bulan 9. Maksudnya 3 tahun yang lalu lah. Baru jumpa tajuk ni. Jadi untuk akan datang kok pusing lagi. Tarikh ni 21 hari bulan 11 2023 2033. Dah nyanyuk agaknya. Dah bencin dah. Baik. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' min 'ainin la tadma' wa min nafsin la tashba' min du'a ila istajab lah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.